Hai, Assalamualaikum. Kembali kita dalam siri Pod Ikhlas yang dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas. Bersama saya Aisyah, hos anda pada episod kali ini, Borak dari Hati, Cetus Inspirasi. Sebelum tu, jangan lupa untuk like video ni, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Okey, hari ini kita bersama dengan seorang tetamu yang pernah datang juga sebelum ni dalam episod 1 dengan episod 2. Kalau belum tengok, boleh tengok dulu. Tapi tetamu ni merupakan graduan Master Mechanical Engineering di UK dan sekarang bekerja full time sebagai content creator pendidikan. Beliau adalah Encik Haziq Ajar. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemputlah untuk kali kedua ni. Sangat-sangat berbesar hatilah dapat berada di sini. Alhamdulillah, terima kasih Encik Siti datang. Okey, Encik bidang dalam bidang STEM kan? Ya, benar. Okey. So sekarang saya nak tanyalah, sekarang ni kita famous dengan ChatGPT, AI apa semua tu kan. Mungkin saya pun sendiri ada gunalah untuk kerja-kerja harian. Kalau tak nak fikir tu memang guna tu je. Jadi mungkinlah ada orang kat luar sana masih belum explore ChatGPT. So Encik Haziq boleh cerita ChatGPT ni macam mana ke fungsi dan sebagainya. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini satu topik yang sangat-sangat menarik lah sebab dia sangat-sangat hype sebenarnya berkenaan dengan AI, Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan secara umum ya. Dan khususnya dia baru naik baru-baru ni sebab satu aplikasi lah yang namanya adalah ChatGPT. Dia adalah Generative Pre-trained Transformers. Tu yang mana datang GPT ni. Okey, kat mana kita nak mula? Okey, mula dengan lebih kurang penggunaan dia lah. Sebab apa dia amazing, kenapa orang macam wow. Okey, dia asalnya dia adalah satu macam chatbox lah. So chatbox ni dia taklah benda baru. Okay, cerita dia daripada zaman lebih kurang 70-80 tahun lepas lagi waktu Perang Dunia sebenarnya ada diusulkan satu idea iaitu untuk kita hasilkan satu mesin dipanggil sebagai Turing machine macam tu yang bila kita borak dengan dia kita tak boleh bezakan antara kita manusia dengan robot. Maksudnya kita borak dengan robot tapi kita anggap dia ni macam manusia. So kita borak tanya kau suka kucing, kau suka meme kucing ke apa? Aku suka lah. Macam SimSimi ke? SimSimi? Ada kot saya tak guna lah pula. Dia boleh chat apps, chatbot macam tu kan. Betul. Lebih kurang so ada banyak lah sebenarnya. Dan makin lama sebenarnya teknologi ni dibangunkan lah. Maksudnya untuk membina satu AI yang kita boleh borak dengan dia dan dianggap macam kita tengah borak dengan manusia. Macam kita tak boleh bezakan antara robot dengan manusia lah. Dan sebelum ni banyaklah contohnya macam Talking Tom ke apa ke, itu pun ada juga digunakan. Okay, tapi dia still rasa macam robot tu lagi. Ada banyak orang yang dia bila dia bina perisian maksudnya chatbox ni, dia sebenarnya main tipu tau. So dia main tipu macam mana? So kita tanya dia sesuatu soalan, lepas tu dia jawab, kita macam, ini macam manusia. Tapi sebenarnya jawapan dia tu cuma baca daripada skrip yang dah disediakan oleh pembuat mesin tu sendiri. Jadi macam dia main tipu lah. So dia baca template, baca skrip macam tu je. Tapi soalan dia, boleh tak kita cipta betul-betul satu robot yang dia macam boleh berfikir sendiri, dia boleh datangkan jawapan yang dia tak baca skrip, yang dia betul-betul dia boleh berbicara macam manusia. Jadi kenapa ChatGPT ni dia sangat-sangat amazing adalah dia bukan setakat kita borak dengan dia dan kita macam tak boleh beza antara kita berborak dengan robot versus manusia. Kita boleh suruh dia buat benda-benda yang kita tak pernah terfikir robot boleh buat sebelum ni. Contohnya lah, kita suruh dia cerita aku sepasang kasut ke apa macam tu kan. Biasalah tu. Kita boleh minta dia untuk tulis 200 patah perkataan karangan aku sepasang kasut. Jadi kalau kita adalah budak sekolah, settle lah kerja sekolah kan. Tapi kita boleh tambah lagi, ceritakan aku sepasang kasut dalam bahasa Hang Tuah contohnya. Duhai tak tahulah macam mana contoh dia. Ataupun Shakespeare kan, macam mana Shakespeare die lah apalah, dia bahasa Inggeris lama, so dia boleh buat. Jadi maksudnya ini tak pernah dibuat lah dalam dalam chatbot sebelum ini. Dan lebih-lebih menarik adalah selain daripada dia boleh
hasilkan satu karangan. So maksudnya kita dapat apa-apa je tugasan karangan kita letak dekat situ. Saya suruh macam-macam lah. Saya suruh ini mungkin student education kan, student education. So minta ceritakan tentang masa depan pendidikan Malaysia dalam 20 tahun. Keluar bang. Keluar betul. Okey. Sertakan sekali dengan rujukan. Dia letak sekali dengan rujukan. Oh ya, mak seronok. Kalau buat kerja sekolah ni memang seronok. Bukan sangat kerja sekolah, universiti ke apa ke, memang kita boleh suruh dia buat. Dan coding. Coding lagi dia boleh buat coding sendiri. Okay, jadi bila datangnya teknologi ni, ramai yang start rasa macam excited, teruja satu, dan dah pasti rasa macam takut juga, terutama sekali dari sudut pendidikan. So kita fokus pasal pendidikan lah. Okay, jadi apa masalah kalau kita ada satu chat box yang kita letak apa-apa tugasan dia boleh tulis? Apa masalah dia? Kurang berfikir. Kita pula tanya kan. Kurang berfikir satu, dan maksudnya dia boleh menyebabkan ini yang dikatakan okay, bukan setakat maksudnya dia boleh jawab tugasan karangan, dia sebenarnya diberikan soalan-soalan exam, tak silap soalan untuk masuk ke college, dan ChatGPT ni lulus. So kita tanya fizik dia lulus, math dia lulus, so apa-apa prompt matematik yang kita tanya dia lulus. Okay, jadi maksudnya kalau AI boleh ambil exam untuk kita, dia jadi macam satu krisis lah, betul kan? Okay, so maksudnya dia ajar sekolah nak buat macam mana ni? Okay, kalau dulu masalahnya adalah masalah plagiarism kan, so, maksudnya orang petik Google, copy paste, itu masalahnya adalah satu, kita ada software yang kita boleh tahu orang copy paste, dan satu lagi kalau 30 orang copy paste daripada sumber yang sama, kantoi sangat lah kan. Betul. Tapi ChatGPT ni dia boleh bagi untuk setiap individu tu lain. Dia boleh customizekan dia. So alamak pening ni. So, maksudnya education kita macam mana selepas ini. Jadi ini maksudnya satu benda yang dianggap sebagai risiko kepada pendidikan. Maksudnya literally orang tak payah nak berfikir dah. Budak-budak ni buat apa nak pergi sekolah, kau masukkan je soalan-soalan tu, keluar ni jawapan kan. Jadi ada banyak lah maksudnya cara-cara sekolah ataupun institusi cuba untuk menghadapi macam satu ombak tsunami yang besar ni lah. Antaranya adalah dia haramkan. Ni paling simple lah maksudnya untuk bagi kenyataan bahawa diharamkan terus penggunaan ChatGPT atau apa-apa AI yang boleh mengeluarkan jawapan tanpa student tu perlu buat apa-apa pun. Diharamkan. Okay, itu yang paling simple sekali. Yang kedua adalah kalau tak boleh nak buat apa-apa, maksudnya tak boleh nak diharam, kalau kita tak boleh nak regulate, apa yang kita boleh buat adalah mungkin lepas orang tu dah hantar tugasan, dan banyaklah cerita, contoh dekat Facebook ni ada seorang profesor, dia dapat tugasan daripada student dia. Dan lepas tu dia baca tu bagus, tapi dia rasa macam lain macam. Orang panggil uncanny. Uncanny ni dia melibatkan robot lah. Dia tak rasa macam manusia. Dia manusia tapi tak ada something cukup wrong. Dia tak cukup rasa manusia bila dia baca tu. Dia tak tahu kenapa. So dia panggil budak ni, dia tanya, kau buat ni, betul ke kau yang buat? Tu budak tu cakap, tak, bukan saya yang buat, ChatGPT yang buat. Lama. So profesor ni, kita kena buat sesuatu. Jadi apa yang dia buat, yang mungkin dicadangkan adalah bila sudah ni dah tulis karangan, ataupun dah tulis karangan, dah hantar karangan tu, profesor ni mungkin ataupun cikgu-cikgu mungkin kena tanya soalan oral. Kau dah tulis karangan, Max, sini aku tanya kau apa yang kau faham karangan tu. Maksudnya kalau dia ambil AI punya, sebenarnya dia tak boleh nak jawab lah. Boleh je nak jawab, dia baca je lah balik kan. So taklah menyelesaikan masalah yang dia tak buat, tapi tu bolehlah kot nak membantu pemahaman. Ataupun satu lagi adalah kena dibangunkan pula perisian yang boleh membantu kita untuk tahu sama ada tulisan tu dibuat oleh robot ataupun tak. Dan ini adalah satu masalah jugalah. Masalah sebab apa? Sebab perisian tu dia boleh jadi false positive atau false negative. Maksudnya
bila student hantar, walaupun dia tulis, robot ni dia boleh anggap bahawa itu adalah tulisan AI. Kalau dia tulis, tiba-tiba robot ni kata, okay, ni AI yang tulis. Mana ada aku yang tulis? Dah nak jawab macam mana kan? So pening kan. Dan ini memang berlaku kat mesin ni, mesin yang sepatutnya detect AI punya writing. So apa yang diorang buat adalah diorang bagi Bible lah, maksudnya kitab Kristian tu, dia bagi dekat mesin yang sepatutnya detect AI ni. Dia detect, dia baca, okay, ini AI tulis. Dah Bible ni AI pun tulis pula, dah pening kan. So maksudnya itu boleh jadi satu masalah lah. Satu masalah. Jadi sama ada kena dibuat, contohnya macam bila ada virus, kena ada antivirus. Bila ada virus baru, kena ada antivirus baru yang lebih kuat. Jadi kena ada pula usaha-usaha yang lebih kuat untuk kita baca pula, okay, mana satu AI, mana satu tak AI. Dia jadi macam satu benda yang sangat kelakar lah. Dia kelakar sebab apa? Kan bila kita guna dekat contoh online, kita kena klik kan, click here if you are not a robot kan. Yes. Kalau kau bukan robot, klik sini. Kita klik, lepas tu kita akan entahlah kena tekan gambar-gambar ke apa ke, kita akan disahkan bahawa kita bukan robot. Nak tahu apa yang kelakar? Yang kelakarnya, yang mengesahkan kita bukan robot tu adalah robot. So maksudnya robot yang akan tentukan sama ada kita ni robot ataupun tak, ditentukan oleh robot. Jadi macam distopia sikit lah, kelakar, macam drama Netflix apa Black Mirror ke apa kan. Maksudnya dia jadi macam irony sikit lah. Ada soalan ke? Ke go on je. Okay, go on. Okay, kalau macam mampu meraban, berhentikan je. Okay, tapi itu tak stop setakat tu. Maksudnya apa yang mungkin berlaku daripada ChatGPT ni kepada pendidikan mungkin lagi besar, mungkin lagi dramatik lah kesan dia, di mana sekolah mungkin pupus. Sekolah mungkin tak lagi diperlukan selepas ini. Ini mungkin lagi lah, setakat ni bila baru dibuat, kita tak tahu setakat mana dia boleh pergilah, setakat mana maksudnya teknologi ni dia boleh berkembang. Tapi satu prospek yang mungkin berlaku adalah AI ni dia akan dibuat sangat bijak, dan kita boleh download. Untuk setiap orang ada AI sendiri. Ada, maksudnya ada macam robot yang boleh menjadi kita punya kita kira macam pegawai kita sendirilah, kita punya personal assistant. Itu perkataan PA. Kita boleh ada PA sendiri, robot. Okay, termasuklah kebolehan PA robot ni adalah kebolehan untuk mereka mengajar. Okay, contoh kalau budak-budak kan kat sekolah, dia tanya, okay, what is the answer to this problem? Apa jawapan pada masalah ni kan? So kalau tak, kita kena tanya cikgu ataupun tanya mak ayah ke apa ke. Tapi kalau bayangkan kalau budak ni dekat phone dia ada cikgu dia sendiri yang dia tanya apa saja soalan, dia boleh jawab. Dan bukan setakat tu, robot ni sendiri dia boleh bertindak sebagai cikgu personal, di mana dia boleh keluarkan prompt, okay, kamu tak baca, kamu tak habis lagi belajar sebanyak 30 minit hari ni, cepat belajar. Contoh macam Doraemon kan. Itulah, so AI ni dia punya matlamat akhir dia adalah dia nak jadi macam Doraemon lah. Dia panggil sebagai AGI, iaitu Artificial General Intelligence. Sekarang ni AI ni dia belum mencapai tahap umum. Umum ni maksudnya AI ni dia bukan setakat pandai pada satu spesifik punya task saja. Contoh ada AI yang pandai main chess kan. So maksudnya dia kecoh lah dulu. So maksudnya AI ni dia ada banyak sejarah dia. Sejarah yang dia naik tu turun, dia naik turun, dia macam overhype, lepas tu ni mati balik, overhype mati balik. So dia ada 2-3 kali berlaku dalam sejarah. Yang paling hype waktu tu adalah bila dibuat satu AI yang dia boleh mengalahkan pemain chess nombor 1 dunia, Kasparov. So maksudnya AI ni dia berjaya mengalahkan Kasparov. So waktu tu memang kecoh lah, macam manusia dikalahkan dalam game mereka sendiri oleh AI. So AI ni tak ada manusia dah boleh kalahkan dalam chess. Selepas tu banyaklah dalam permainan Go. Go ni dia lagi hebat lah daripada chess. Dia dianggap bahawa tak ada AI yang boleh menguasai Go, tapi baru-baru 10 tahun lepas lah dia mengalahkan Lee Shindol, pemain Korea nombor 1 dalam Go kan. So, dan selepas tu StarCraft. Macam AI yang sangat-sangat hebat, dan
Kalau korang main macam apa, bukan Counter Strike, Mobile Legend, Dota 2 ke apa ke, so AI ni dia confirm akan mengalahkan korang lah. Okay, kat mana tadi? Okay, jadi maksudnya diorang ni, walaupun diorang power dalam chess, AI ni power dalam chess, tapi dia pandai dalam chess je. So dia bukan general, dia tak boleh buat benda-benda umum. Maksudnya dia power dalam chess, dia power juga apa nama, main golf ke apa ke, dia power juga mengajar orang. Tak. So itu masalah AI dululah, maksudnya dia spesifik. AGI ni adalah kiranya macam impian setiap mereka yang berkecimpung dalam bidang AI nak menghasilkan artificial general intelligence, iaitu intelligence, kecerdasan buatan yang dia boleh buat macam-macam, macam manusia. So manusia walaupun dia pandai chess, dia pandai juga masak, dia pandai juga berinteraksi, berkomunikasi dengan orang, boleh ada leadership ke apa ke. AI tak boleh setakat ni. So itu harapan dia untuk dia hasilkan AGI. Okay, balik pada tadi tu, maksudnya dia boleh menjadi guru. AI ni mungkin boleh menjadi guru kepada student-student. Dan soalan dia, kalau macam tu, buat apa nak pergi sekolah? so maksudnya kalau semua orang boleh ada guru sendiri yang boleh yang tahap level pandai dia rasa macam pandai PhD ke apa ke, itu bacaannya lah. Mungkin boleh berlaku, mungkin tak lah. Dia bergantung, of course bergantung pada polisi dan sebagainya. Cuma dia ada kebaikan. Kita duk cerita macam benda-benda tak semestinya scary, boleh jadi benda-benda ni bagus juga. Selain pada efek dia ada yang good lah. Yes, dia ada good. Antara lain adalah kalau satu tempat tu memang tak banyak cikgu, memang masalah dengan kekurangan guru dan sebagainya, budak-budak ni ada banyak soalan tapi cikgu tak layan ke apa ke, AI ni dia boleh jadi cikgu gantilah. Dia boleh jadi macam cikgu tambahan kepada masalah. Dan AI ni memang asalnya dibuat untuk menyelesaikan masalah lah, batasan-batasan manusia dan sebagainya. Jadi dia boleh tampung masalah-masalah tersebut. Dan maksudnya budak-budak yang tak ada cikgu, dia boleh dapatkan akses lain. Tapi of course lah kena ada internet, teknologi dan sebagainya lah. Kalau yang duduk dekat kampung-kampung, masalahnya akan ada jurang yang kampung-kampung yang tak ada internet dan sebagainya, yang tak ada gadget. So dia punya jurang educationnya akan jadi lebih jauh dan besar lah. Dan itu adalah maksudnya kita boleh nampak mungkin kebaikan juga, tak sebenarnya benda-benda buruk. Tapi pada masa yang sama, polisi, guru-guru dan mereka-mereka dalam Kementerian Pendidikan kena fikir macam mana nak buat sekarang ni. Apa yang nak buat dengan teknologi sekarang ni? Sama ada kita peluk, kita adopt, kita bekerja dengannya, kita membina akal manusia, kita membina anak-anak mereka supaya boleh hidup dengan masa depan mereka yang mungkin lepas ni akan ada banyak AI rata-rata, ataupun kita tutup mata. Tak ada AI, tak buat apa lepas ni. Dia tak kacau kita. Biasanya dalam sejarah, kalau kita punya polisi adalah tutup mata, biasanya kita akan ketinggalan jauh lah. Dan biasanya polisi ataupun cara yang paling baik adalah untuk kita bekerjasama dengan teknologi-teknologi yang baru ni. Kita kena berharmoni lah dengan mereka. Dan itu adalah lebih kurangnya mungkin the way forward lah. Jadi kena ada betul-betul mereka yang berfikir, semua yang dalam bidang pendidikan ke apa memang kena fikir benda ni. Dan maksudnya insya-Allah kita boleh harmoni lah pada masa akan datang, terutama sekali dalam bidang pemerolehan ilmu lah, pendidikan. Okay, jadi mungkin maksudnya kan dia ada pros and cons lah maksudnya kita guna AI ni. Cik mungkin boleh bagi tahu etika ataupun advice jauh mana seseorang tu, especially pelajar ke ataupun pekerja sendiri, nak gunakan ChatGPT contohnya. Sejauh mana dia boleh gunakan benda tu? Okay, dia kita pun tak tahu lagi lah setakat ni penggunaan ChatGPT, sebab dia baru lagi. Ni boleh pergi sejauh mana lah. So maksudnya dia punya tahap penggunaan dia mungkin merangkumi banyak benda lah dalam kehidupan kita. Tapi dah pasti macam yang saya cakap tu lah, mungkin banyak benda. Email contohnya, dah tak payah dah nak tulis email, suruh je robot tuliskan email. Saya pernah bukan saya lah, ada pembantu pernah tolong untuk tuliskan satu email, dia minta sponsor. So bila datang tu saya baca,
Eja macam bukan orang yang tulis. Rupanya memang robot yang tulis. Nampak sangat Tapi dia tak nampak lah. Tapi bila kita kenal orang yang hantar tu, sepatutnya dia tulis, ini bukan cara kau tulis ni, lain macam ni. So tanya dia, AI ke tulis? AI. Maksudnya benda-benda macam tu, dia boleh menjimatkan masa lah. Jadi maksudnya kalau semua orang tak payah risau pasal kerja kerani, macam cikgu-cikgu kan, cikgu duk color, kenapa kita kena buat kerja kerani ni, kena buat surat lah, kena ni lah. So kalau AI robot ni, dia boleh buatkan untuk kita. Jadi secara konsepnya bagus lah. So kita boleh jimat masa untuk fikir pasal benda-benda kerani ni. Kita boleh buat benda lain yang lebih penting. Yes. Isunya adalah, kalau kerja-kerja kerani lepas ni memang tak wujud langsung, kita memang kena train, kita kena didik dan latih anak-anak kita supaya diorang ada kemampuan kelebihan yang jauh daripada yang membuatkan mereka tak diganti oleh robot lah. Antara lain adalah critical thinking, pemikiran kritis, judgement, ability dan sebagainya lah. Maksudnya yang tak digantikan oleh robot. Isunya adalah sebab robot sekarang dia lagi murah dan lagi mudah nak dapat daripada manusia. So itu isunya. Jadi maksudnya kalau macam tu, buat apa nak ada orang ni tak? Jadi maksudnya orang tu sendiri kena naikkan value mereka supaya itulah kita boleh beradaptasi hidup bersama dengan robot. Maksudnya kita kena sentiasa beringat jugalah kita guna tu tak boleh terus bergantung sepenuhnya kepada AI tu, betul? Ya, betul. Sebenarnya ada banyaklah masalah dia. Contohnya dia jawab tak betul, ada bias dan sebagainya lah. Jadi AI ni ada banyak limitation dia yang tersendiri. Sebab macam mana dia dibuat. Jadi dia taklah berfikir, dia taklah yang cerdas dan dia tak hidup. Jadi dia punya cara dia buat tu, kita fikir macam mana boleh menjadi benda ni, tapi dia menjadi. Dia dipanggil sebagai large language model. Maksudnya dia campur banyak-banyak teks dekat robot tu. Robot tu cuba teka, cuba dapat analyze data tu. So selepas perkataan ni, berapa percentage untuk probability selepasnya perkataan ini. Dia algoritma yang terlampau Frankenstein lah, yang terlampau banyak. Lepas tu bila ditanya, jadi pula. Adalah banyak proses kat situ, fine tuning dan sebagainya. Tapi AI ni dia tak berfikir. Itu yang penting. Dan dia masih memerlukan manusia untuk mengesahkan. Contoh kita minta dia tulis email ke apa ke, ada salah situ sini. So kat situ datang manusia untuk membetulkan. Tools lah, kita boleh anggap dia macam satu alatan. Satu alatan selagi mana dia tak hidup sendirilah. So robot tu sampai sekarang dia belum jadi Doraemon lagi lah. Maksudnya kita masih anggap dia sebagai alatan untuk membantu kita menuntut ilmu dan membantu kita untuk menjalankan kerja dengan lebih efisien lah. Baik, terima kasih Encik Ajar. Maksudnya kita nak guna AI ni selain tak boleh bergantung, banyaklah sebabnya. Antaranya boleh menjejaskan daripada kita punya cara pemikiran tu. Kita tak berkembang kalau kita terlalu bergantung. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Encik Hajar. Terima kasih juga kepada penonton Pod Ikhlas yang setia sampai ke hujung episod. Yang mana belum like video ni, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Anda boleh dengarkan juga Pod Ikhlas melalui Spotify ataupun Apple Podcast. Sekian daripada saya, Aisyah, host anda pada episod kali ini. Borak dari hati, cerdas inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.